terima kasih kerana hadir ke mesyuarat Hari Sukan pada hari ini. Jadi macam yang kita tahu, Hari Sukan akan berlangsung tak lama lagi. Jadi hari ini kita perlu mengutamakan semua perbelanjaan supaya persiapan dapat dijalankan dengan lancar. Jadi kita telah menerima peruntukan sebanyak RM5,000 daripada pihak sekolah. Dan jumlah ini perlu digunakan dengan sebaik mungkin untuk menyediakan makanan, meja dan juga air mineral untuk semua peserta. Dan saya berharap sangat kita dapat membuat keputusan yang terbaik supaya bajet ini mencukupi. Betul tu. Saya sebagai menari, saya perlu memastikan semua perbelanjaan berada dalam bajet. Kalau terlalu belanja, kita mungkin terpaksa membatalkan beberapa perkara yang telah dirancang. Saya dah menghubungi beberapa pembekal makanan, tapi ada satu masalah. Apa masalah? Harga makanan meningkat berbanding tahun lepas. Semua pembekal menaik harga. Kalau macam tu, saya rasa bajet kita mungkin tak cukup. Baik, kalau pembekal yang awak hubungi tu ada berapa? Ada 3. Pembekal A itu menawarkan harga RM12 seorang. Pembekal B menawarkan RM13 seorang. Manakala pembekal C pula menawarkan RM14 seorang. Kita ada 320 peserta. Kalau harga makanan semakin mahal, saya risau jumlah keseluruhan akan melebihi bajet. Selain makanan, jangan lupa kita masih perlu beli meja dan juga air mineral. Ya, itu yang saya risau. Kalau kita pilih pembekal yang salah, nanti bajet kita tak cukup. Apa kata kita pilih pembekal yang paling murah terus? Tak boleh juga macam tu. Kalau kita terus pilih tanpa membuat pengiraan, macam mana kalau jumlah keseluruhan tetap melebihi bajet? Sebagai bendahari, saya perlukan angka yang tepat. Betul juga, kita kena kira dahulu kos setiap pembekal. Selain itu, kita kena juga tahu berapa jumlah kos untuk meja and air mineral. Kalau kita campur semuanya, adakah masih dalam bajet? Dan saya rasa kita patut senaraikan semua kos itu supaya lebih mudah nampak. Atau mungkin kita boleh buat carta supaya senang tengok harga mana yang paling banyak menggunakan bajet. Masalahnya sekarang, semuanya bercampur sekali. Saya sendiri dah belum keliru. Cuba kita fikir semula. Sekarang kita ada beberapa masalah serentak. And first, kita perlu pilih pembekal makanan. Kedua, kita perlu kira semua kos. Dan yang ketiga, kita kena pastikan semua tu tak melebihi RM5,000. Kalau kita terus buat keputusan sekarang, saya takut nanti ada kesilapan dalam pengiraan. Betul. Kita perlukan satu cara yang lebih sistematik untuk menyelesaikan masalah ini. Betul tu. Dan juga kalau kita ada langkah yang jelas, mungkin lebih mudah untuk kita buat keputusan. Nampaknya kita tak boleh buat keputusan sekarang lah. Jadi kita perlukan satu kaedah penyelesaian masalah yang sistematik supaya semua keputusan yang kita buat tu berdasarkan fakta dan penggunaan yang tepat. Betul? Kita perlu memahami masalah dahulu, kemudian merancang penyelesaiannya sebelum kita membuat sebarang keputusan. Selepas tu, barulah kita laksanakan penggunaan dan akhirnya semak semula. Sama ada keputusan yang dibuat benar-benar sesuai. Tapi persoalannya, apa kaedah yang boleh bantu kita menyelesaikan masalah ini dengan lebih terus dan juga berkesan? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Iman binti Saiful Adli. Jadi sebentar tadi kita telah menyaksikan satu sketsa yang menggambarkan situasi sebenar jawatankuasa Hari Sukan Sekolah yang sedang berhadapan dengan masalah dalam menguruskan bajet mereka. Jadi, dalam sketsa tersebut, mereka perlu membuat keputusan tentang pemilihan pembekal makanan yang paling sesuai tanpa melebihi bajet yang telah diperuntukkan. Walaupun situasi ini kelihatan mudah, sebenarnya ia memerlukan proses membuat keputusan yang lebih teliti agar semua peserta dapat menikmati kemudahan yang disediakan tanpa menjejaskan perbelanjaan keseluruhan program. Jadi, situasi seperti ini merupakan contoh masalah harian yang boleh diselesaikan dengan menggunakan model penyelesaian masalah Polya. Jadi model ini membantu kita menyelesaikan masalah secara tersusun dan sistematik melalui 4 langkah utama, iaitu memahami masalah, merancang penyelesaian, melaksanakan penyelesaian dan akhir sekali menyemak semula jawapan.
Bagi bahagian saya akan menunjukkan bagaimana masalah tersebut diselesaikan menggunakan strategi teka dan uji. Jadi, strategi teka dan uji ialah satu kaedah penyelesaian masalah yang dilakukan dengan mencuba beberapa kemungkinan atau alternatif secara sistematik sebelum penyelesaian yang paling sesuai dipilih. Jadi, setiap pilihan akan diuji melalui pengiraan ataupun semakan supaya keputusan yang dibuat adalah tepat, logik dan berdasarkan bukti yang jelas. Bukannya dibuat secara rambang atau mengikut andaian semata-mata. Jadi, strategi ini dipilih kerana dalam situasi hari sukan tadi terdapat beberapa pilihan pembekal makanan yang menawarkan harga yang berbeza. Oleh itu, kita perlu membandingkan setiap pilihan terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Dengan cara ini, jawatankuasa dapat memastikan bajet digunakan secara berhemah dan masih mempunyai baki untuk keperluan lain, contohnya seperti hadiah, peralatan sukan ataupun kos-kos tambahan yang mungkin diperlukan. Jadi, sekarang ini, mari kita lihat bagaimana strategi ini diaplikasikan berdasarkan 4 langkah dalam model Polya. Jadi, untuk langkah yang pertama dalam model Polya ialah memahami masalah. Sebelum kita mencari penyelesaian, perkara yang paling penting ialah memahami situasi yang diberikan. Jadi, kita perlu mengenal pasti maklumat yang diketahui, maklumat yang diperlukan dan persoalan utama yang perlu diselesaikan. Jika kita terus membuat pengiraan tanpa memahami kehendak soalan, kita mungkin akan memperoleh jawapan yang tidak tepat. Jadi, berdasarkan sketsa tadi, maklumat yang diberikan ialah jumlah bajet makanan iaitu sebanyak RM5,000, jumlah peserta iaitu seramai 320 orang dan harga makanan yang telah meningkat berbanding tahun sebelumnya. Jadi, semua maklumat ini menjadi panduan kepada jawatankuasa dalam membuat keputusan mereka. Manakala, persoalan utama yang perlu kita jawab ialah pembekal manakah yang paling sesuai dipilih supaya kos makanan dapat dijimatkan tanpa melebihi bajet yang telah diperuntukkan. Jadi, dengan memahami masalah ini terlebih dahulu, kita dapat mengenal pasti objektif penyelesaian dengan lebih jelas serta mengelakkan kesilapan ketika merancang langkah yang seterusnya. Okey, selepas memahami masalah, kita beralih kepada langkah kedua iaitu merancang penyelesaian. Pada peringkat ini, kita perlu memilih strategi yang paling sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, dalam situasi ini, strategi yang dipilih ialah strategi teka dan uji kerana terdapat beberapa pilihan pembekal yang perlu dibandingkan. Sebagai contoh, terdapat 3 pembekal makanan iaitu pembekal A yang menawarkan harga RM12 seorang, pembekal B yang menawarkan harga RM13 seorang dan pembekal C yang menawarkan harga RM14 seorang. Daripada kita terus membuat keputusan, kita akan menguji setiap pilihan melalui proses pengiraan. Dengan cara ni, kita dapat mengetahui jumlah kos sebenar bagi setiap pembekal dan membuat perbandingan secara adil serta objektif. Perancangan seperti ini amat penting kerana ia membantu memilih kaedah yang paling berkesan sebelum menjalankan pengiraan kita. Seterusnya ialah langkah ketiga iaitu melaksanakan penyelesaian. Pada peringkat ini, semua pengiraan yang dilakukan berdasarkan perancangan yang telah dibuat. Bagi pembekal A, kos keseluruhan dikira dengan mendarab 30 orang darab RM12 yang menghasilkan jumlah RM3,840 dan bagi pembekal B, 320 orang mendarab dengan RM13 dan menghasilkan RM4,160 dan pembekal C pengiraannya ialah 320 darab dengan RM14 yang menghasilkan RM4,480. Jadi melalui pengiraan ini, kita memperoleh jumlah kos bagi setiap pembekal. Kini, kita dapat melihat dengan jelas pembezaan harga antara tiga pilihan tersebut.
Semua jumlah ini juga masih berada di bawah bajet sebanyak RM5,000. Namun, kita masih perlu menentukan pilihan yang paling menjimatkan. Oleh itu, strategi teka dan uji membantu kita membuat pilihan secara sistematik kerana setiap kemungkinan telah diuji terlebih dahulu sebelum memilih jawapan yang terbaik. Jadi, untuk langkah terakhir dalam model Polyak ini ialah menyemak semula. Semakan dilakukan dengan membandingkan keputusan yang telah diperoleh bagi memastikan jawapan yang dipilih benar-benar memenuhi kehendak masalah. Jadi langkah ini juga penting untuk memastikan tiada kesilapan yang berlaku semasa proses pengiraan. Jadi daripada tiga pilihan tadi, didapati bahawa pembekal A menawarkan jumlah kos yang paling rendah iaitu RM3,840. Jadi jumlah ini bukan sahaja berada dalam lingkungan bajet, malahan memberikan penjimatan yang lebih besar berbanding dua pembekal yang lain. Jadi baki bajet yang masih ada boleh digunakan untuk menampung pembelanjaan lain seperti penyediaan hadiah, peralatan sukan, minuman peserta ataupun keperluan kecemasan semasa hari sukan berlangsung. Jadi kesimpulannya, melalui strategi teka dan uji, kita berjaya membuat keputusan yang tepat berdasarkan bukti dan juga pengiraan, bukan sekadar andaian. Jadi, strategi ini menunjukkan bahawa dalam matematik, setiap keputusan yang dibuat perlulah disokong oleh proses penyelesaian yang logik dan sistematik. Jadi setelah pembekal itu dipilih, langkah seterusnya ialah menyusun keseluruhan kos hari sukan supaya lebih mudah dianalisis dan dibandingkan. Oleh itu, saya menjemput rakan saya untuk menerangkan strategi kedua, iaitu strategi membina jadual yang akan membantu kita melihat keseluruhan perbelanjaan dengan lebih teratur dan sistematik. Sekian, terima kasih. Nama saya Alaiman Najwa binti Ramli. Saya akan teruskan lagi dengan strategi yang kedua. Terima kasih. Seperti yang telah diterangkan oleh rakan saya tadi, kita sebenarnya telah berjaya memilih pembekal makanan yang paling sesuai untuk situasi yang kita hadapi. Namun begitu, pengurusan bajet bukan hanya melibatkan makanan saja. Kita juga perlu menitik berat pembelanjaan yang lain untuk diuruskan. Oleh itu, slide seterusnya. Oleh itu, kita akan menggunakan strategi membina jadual. Definisi strategi membina jadual ialah kaedah menyusun maklumat dalam bentuk jadual supaya data itu menjadi lebih sistematik, mudah dibaca dan mudah dibandingkan. Melalui jadual, sebenarnya kita boleh dapat setiap maklumat dengan lebih teratur dan membuat dan sebelum membuat keputusan yang seterusnya. Next slide. So langkah yang pertama ialah kita mengenal pasti semua kos yang terlibat. Maksudnya berdasarkan situasi sukan, berdasarkan hari sukan tadi, terdapat 3 komponen utama, iaitu makanan, medal dan air mineral. Jadi semua kos ini kita perlu senaraikan terlebih dahulu supaya tiada kos yang tertinggal maupun kos yang melebihi apa yang kita telah tetapkan. Next. Langkah yang kedua merupakan kita membina jadual itu sendiri, iaitu kita kelaskan jadual mengikut harga ataupun bilangannya masing-masing. Dalam jadual ini, kita menyusun harga seunit dan bilangan peserta bagi setiap item, iaitu makanan kepada harga RM12 kepada bilangannya RM320. Jadi penyusunan seperti ini ia akan memudahkan proses pengiraan kerana semua maklumat berada dalam satu tempat. So selain itu, kita juga dapat membandingkan dengan lebih cepat dan sistematik. Next. Setelah membina jadual, kita perlu mengira kos bagi setiap item. So
Contohnya tadi harga makanan merupakan 12 didarab dengan 320, so kita akan dapat 3,840. Jadi medal pula didarabkan dengan 320, kita akan dapat dengan 800, dan air 320. Semua pembelajaran ini akan dijumlahkan dengan dapat harga 4,960. Dengan adanya jadual ini, kita dapat melihat jumlah bagi setiap komponen dengan lebih jelas. Next. Okey, langkah keempat iaitu semak semula jumlah, dapati masalah dalam bajet. So langkah yang terakhir ini ialah menyemak semula jumlah keseluruhan kos yang telah kita letakkan dalam jadual. Hasil semakan yang menunjukkan tadi merupakan 4,960, iaitu kita masih berada dalam bajet 5,000. Ini bermaksud pembelajaran ini dapat diuruskan dengan baik tanpa melebihi bajet, tanpa melebihi had bajet. Walau bagaimanapun, jadual hanya menunjukkan jumlah kos. So sekiranya kita ingin melihat bahagian yang manakah menggunakan bajet yang paling besar ataupun menggunakan bajet yang jelas, kita boleh menggunakan strategi yang seterusnya. Saya menjemput rakan saya untuk meneruskan lagi strategi seterusnya, iaitu strategi menggunakan gambar rajah dalam matematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ialah Muhammad Afiq Anas bin Muhammad Azrai. Jadi saya akan membentangkan tentang strategi menggunakan gambar rajah. Okey. Jadi terima kasih. Strategi ketiga yang saya akan terangkan ialah strategi yang menggunakan gambar rajah. Strategi ini merupakan kaedah yang menggunakan visual seperti rajah, carta atau perteminda bagi membantu kita memahami sesuatu masalah dengan lebih mudah dan lebih jelas. Jadi dengan melalui visual, maklumat yang banyak dapat dipersembahkan secara lebih teratur dan mudah difahami. Selain itu, strategi ini juga membantu kita mengenal pasti hubungan antara maklumat dengan lebih cepat tanpa perlu meneliti terlalu banyak nombor atau pengiraan. Jadi oleh sebab itu, strategi ini sangat sesuai digunakan untuk menganalisis pengurusan bajet seperti dalam situasi hari sukan yang telah dipersembahkan sebentar saja tadi. Okey, jadi untuk langkah yang pertama ialah dengan memahami masalah dengan mengenal pasti hubungan antara semua kos yang terlibat. Jadi daripada jadual yang telah dibina oleh rakan saya tadi, kita mengetahui bahawa bajet hari sukan dibahagikan kepada 3 komponen utama, iaitu makanan, medal dan air mineral. Jadi ketiga-tiga komponen ini mempunyai sumbangan yang berbeza terhadap jumlah keseluruhan perbelanjaan. Oleh itu, hubungan antara setiap komponen inilah yang akan dipersembahkan dalam bentuk visual. Jadi ia akan menjadikan itu lebih mudah untuk dianalisis. Seterusnya, untuk langkah yang kedua, kita akan melukis gambar rajah berdasarkan maklumat yang telah dikumpulkan. Jadi rajah ini menunjukkan bagaimana bajet keseluruhan, iaitu sebanyak RM5,000 diagihkan kepada 3 bahagian utama mengikut jenis perbelanjaan. Jadi dengan melihat gambar rajah ini sahaja, kita sudah dapat memahami struktur keseluruhan bajet tanpa perlu melihat setiap pengiraan secara satu demi satu. Ini menjadikan proses memahami maklumat lebih cepat, lebih teratur dan lebih jelas. Jadi seterusnya. Okay. Jadi untuk langkah yang ketiga ialah maklumat tersebut dipersembahkan pula dalam bentuk carta pie. Carta pie menunjukkan bahawa makanan menggunakan sebanyak 77% daripada jumlah bajet. Jadi seperti yang kita lihat, medal pula menggunakan 16%, manakala air mineral hanya menggunakan 7% sahaja. Jadi melalui carta pie ini, kita dapat membuat perbandingan dengan lebih mudah
kerana setiap bahagian ditunjukkan mengikut saiz yang berbeza. Jadi visual seperti ini membantu kita mengenal pasti komponen yang menggunakan bajet yang paling besar dengan hanya sekali pandang, sekaligus memudahkan proses analisis dan membuat keputusan. Jadi seterusnya, okay. Jadi langkah yang terakhir ialah dengan menyemak semula hasil analisis yang telah dibuat. Berdasarkan catapai, jadual menunjukkan bahawa makanan merupakan komponen yang menggunakan bahagian bajet yang paling besar berbanding komponen-komponen yang lain. Jadi oleh itu, jika pihak sekolah ingin menjimatkan kos pada masa hadapan, fokus utama perlu diberikan kepada perbelanjaan makanan kerana perubahan kecil pada bahagian ini boleh memberi kesan yang besar terhadap keseluruhan bajet. Jadi melalui strategi menggunakan gambar rajah ini, kita bukan sahaja dapat memahami data dengan lebih mudah, malah dapat membuat keputusan berdasarkan gambar visual yang lebih jelas dan juga sistematik. Selepas mengetahui komponen yang paling tinggi kosnya, kita akan melihat bagaimana pula masalah yang besar ini boleh dipermudahkan menggunakan strategi yang terakhir. Dengan itu, saya ingin menjemput rakan saya untuk menerangkan strategi, iaitu strategi memudahkan masalah. Nama diberi ialah Nurdia Inisha binti Syarul Juzairi dari kelas M3. Terima kasih kepada Anas atas pembentangan yang sangat jelas sebentar tadi. Jadi strategi yang terakhir saya gunakan ialah memudahkan masalah. Strategi ini bermaksud sesuatu masalah yang kelihatan kompleks atau sukar diselesaikan secara terus dalam satu langkah sahaja. Sebaliknya, masalah tersebut akan dipecahkan kepada beberapa bahagian yang kecil yang lebih mudah, lebih jelas dan juga lebih terurus. Dengan menggunakan cara ini, kita dapat memahami setiap komponen masalah itu dengan lebih baik dan sistematik. Selain itu, ia juga dapat membantu kita mengurangkan kekeliruan semasa membuat pengiraan, terutamanya apabila terdapat banyak data atau maklumat yang perlu diambil kira dalam satu situasi yang kompleks. Secara ringkasnya, strategi ini menjadikan masalah yang besar lebih mesra pengguna untuk diselesaikan langkah demi langkah. Jadi, langkah pertama dalam menggunakan strategi ini adalah mengenal pasti bahawa masalah asal adalah kompleks dan tidak sesuai untuk diselesaikan secara terus dalam satu situasi tersebut. Dalam konteks hari sukan sekolah ini, kita perlu menguruskan beberapa jenis perbelanjaan pada masa yang sama. Contohnya, kita bukan hanya mengira satu kos sahaja, tetapi terdapat pelbagai kategori perbelanjaan seperti makanan, hadiah dan juga keperluan yang lain. Jika semua pengiraan ini dibuat sekaligus tanpa pemisahan, ia boleh menyebabkan kekeliruan, kesilapan pengiraan dan juga sukar untuk menyemak semula jika berlaku kesalahan dalam pengiraan tersebut. Oleh itu, kita perlu sedar terlebih dahulu bahawa pendekatan pecahkan masalah adalah lebih sesuai untuk digunakan kepada semua orang. Jadi, untuk langkah yang kedua pula, next. Untuk langkah yang kedua, setelah kita mengenal pasti masalah tersebut, langkah seterusnya ialah memecahkan masalah itu kepada beberapa bahagian kecil yang lebih spesifik dan juga lebih mudah untuk difahami. Dalam kes ini, masalah perbelanjaan hari sukan telah dibahagikan kepada 3 komponen utama, iaitu pertama adalah kos makanan untuk peserta dan guru. Yang kedua, kos medal atau hadiah untuk pemenang acara, dan juga yang ketiga, kos air mineral untuk semua yang terlibat. Jadi, setiap bahagian ini dikira secara berasingan supaya kita dapat melihat dengan lebih jelas berapa jumlah yang digunakan untuk setiap kategori. Jadi, kaedah ini juga membantu kita untuk mengurus data dengan lebih sistematik dan juga teratur. Ini dapat memudahkan urusan
bendahari itu sendiri. Jadi langkah yang ketiga pula, next. Selepas setiap bahagian diselesaikan secara individu, langkah seterusnya ialah menggabungkan semua hasil tersebut untuk mendapatkan jumlah keseluruhan perbelanjaan. Jadi proses ini penting kerana ia memberi gambaran yang lengkap tentang keseluruhan kos yang terlibat dalam program Hari Sukan. Dengan menggabungkan setiap bahagian secara berasingan, kita dapat melihat dan dapat memastikan bahawa setiap komponen ini telah diambil kira dengan betul sebelum membuat jumlah yang terakhir. Selain itu juga, kaedah ini juga memudahkan proses hemakan kerana jika terdapat kesilapan, kita boleh kembali kepada bahagian tertentu tanpa perlu mengira semuanya dari awal. Dan seterusnya, kita teruskan kepada langkah yang terakhir dalam model Polya. Next. Langkah terakhir dalam model Polya ialah semak semula semua pengiraan yang telah dibuat bagi memastikan tiada kesilapan atau kesalahan berlaku dalam mengira kos ini. Jadi berdasarkan semakan yang dilakukan, jumlah keseluruhan perbelanjaan untuk Hari Sukan ini ialah berjumlah RM4,960. Jadi jumlah ini masih berada dalam had bajet yang telah ditetapkan, iaitu RM5,000. Jadi perancangan kewangan ini dianggap berjaya dan terkawal. Kesimpulannya, strategi memudahkan masalah ini bukan sahaja membantu kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih mudah, tetapi juga menjadikan proses pengiraan lebih tersusun, sistematik dan juga kurang berisiko untuk berlaku kesilapan kepada pengira. Oleh itu, strategi ini sangat berguna dan sesuai digunakan dalam semua situasi sebenar seperti pengurusan kewangan, program sekolah seperti Hari Sukan yang sebentar tadi. Jadi, setelah kita melihat keempat-empat strategi tadi, jelas bahawa setiap strategi yang memainkan peranan yang tersendiri dalam membantu menyelesaikan sesuatu masalah. Walaupun kesemuanya digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sama, pendekatan yang digunakan adalah berbeza mengikut situasi dan keperluan. Sebagai contoh, strategi teka dan uji membantu kita membuat pilihan yang terbaik melalui proses membandingkan beberapa alternatif. Strategi membina jadual pula membantu menyusun data dengan lebih sistematik supaya maklumat lebih mudah dibaca, dianalisis dan dibandingkan. Jadi seterusnya, strategi menggunakan gambar rajah membantu kita melihat hubungan antara maklumat secara visual. Melalui carta dan rajah, kita dapat mengenal pasti bahagian yang paling banyak menggunakan bajet dengan lebih cepat berbanding hanya melihat nombor semata-mata. Manakala strategi memudahkan masalah, menunjukkan bahawa sesuatu masalah yang kompleks akan menjadi mudah diselesaikan apabila dipecahkan kepada beberapa bahagian yang lebih kecil. Jadi, kesemua strategi ini telah diaplikasikan berdasarkan 4 langkah utama dalam model Polya, iaitu memahami masalah, merancang penyelesaian, melaksanakan penyelesaian dan menyemak semula penyelesaian tersebut. Hal ini menunjukkan bahawa model Polya bukan sahaja membantu kita mendapatkan jawapan, tetapi turut membimbing kita melalui satu proses berfikir dengan lebih teratur, logik dan juga sistematik. Pendekatan seperti ini sangat penting kerana dapat mengurangkan kesilapan dalam membuat keputusan serta meningkatkan keyakinan terhadap penyelesaian yang dipilih. Jadi, sebagai bakal guru, penguasaan model Polya dan pelbagai strategi penyelesaian masalah amat penting untuk kita. Hal ini kerana dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik, guru bukan sahaja bertanggungjawab menyampaikan isi kandungan, malah perlu membimbing murid untuk berfikir secara kritis, kreatif dan sistematik ketika berhadapan dengan sesuatu masalah. Dengan menguasai pelbagai strategi penyelesaian masalah, kita juga dapat membantu murid memilih kaedah yang paling sesuai mengikut tahap kebolehan dan jenis masalah yang dihadapi.
Selain itu, penerapan model Polya dalam bilik darjah mampu mewujudkan pembelajaran yang lebih bermakna. Murid tidak hanya menumpukan kepada jawapan akhir, tetapi mereka juga belajar bagaimana sesuatu jawapan diperoleh melalui proses pemikiran yang tersusun. Kemahiran ini amat penting kerana dapat diaplikasikan bukan sahaja dalam matematik, malah dalam kehidupan seharian seperti membuat keputusan kewangan, merancang perbelanjaan dan menyelesaikan pelbagai masalah harian. Jadi melalui contoh pengurusan bajet hari sukan sekolah yang kami bentangkan hari ini, kita dapat melihat bahawa satu masalah yang sama boleh diselesaikan menggunakan pelbagai strategi. Setiap strategi mempunyai kelebihan dan kekurangannya yang tersendiri. Oleh itu, pemilihan strategi hendaklah dibuat berdasarkan kesesuaian situasi yang dihadapi dan bukannya bergantung kepada strategi sahaja. Baiklah, sebagai kesimpulan untuk pembincangan kita pada hari ini, dapatlah dirumuskan bahawa tiada satu strategi pun yang paling baik untuk semua situasi. Sebaliknya, gabungan keempat-empat strategi ini mampu menghasilkan penyelesaian yang lebih menyeluruh, sistematik dan juga berkesan. Model Polya juga bertindak sebagai panduan yang memastikan setiap langkah penyelesaian masalah itu dilaksanakan secara teratur, bermula dari memahami masalah sehinggalah membuat semakan terhadap penyelesaian yang diperoleh. Jadi, pembentangan ini menunjukkan bahawa penggunaan strategi yang sesuai bukan sahaja membantu menyelesaikan masalah dengan lebih berkesan, malah membentuk kemahiran berfikir secara kritis, kreatif dan sistematik. Sebagai seorang bakal guru, kita perlu menguasai pelbagai strategi ini agar dapat membimbing murid menyelesaikan masalah matematik dengan lebih yakin, terancang dan juga bermakna. Dengan itu, berakhirlah bantangan kumpulan kami yang bertajuk Analisis Strategi Penyelesaian Masalah dalam Pengurusan Bajet Hari Sukan Sekolah menggunakan model Polya. Kami berharap bantangan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang kepentingan model Polya dan bagaimana pelbagai strategi penyelesaian masalah boleh diaplikasikan dalam situasi sebenar. Sekian. Terima kasih.